Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama untuk mempelajari untuk subjek Lughatul Quran, iaitu tajuk bagi darjah 5, iaitu dhamair, kata ganti nama. Okey, baik. Kita akan masuk kata ganti nama yang seterusnya. Iaitu kalau kita lihat di gambar ini, daripada ibu jari sehinggalah ke jari tengah, itu adalah dhamirul lil muhattab dan dhamirul lil muhattabah serta dhamirul lil mutakallim. Apa bezanya kat sini? Sebelum ni kita telah belajar pada jari manis dan jari kelingking. Jari manis dan jari kelingking yang di sini kita telah belajar, iaitu dhamirul lil ghaib. Dhamirul lil ghaib iaitu kelompok yang ketiga. Kalau kita tengok sini, ni kelompok yang pertama, ni kelompok yang kedua. Subjek pertama, kedua dan ketiga. Okey. Yang ini dari 3 kelompok. Hari itu kita telah belajar kelompok yang berada di sini, iaitu dhamirul lil ghaib, merujuk kepada dia. Maksudnya kita tidak nampak orang tu. Orang tu berada di sebalik, mungkin kita tak nampak di sebalik dinding ke, di sebalik di luar kuasan ke apa kan. Merujuk kepada dia. Tetapi untuk hari ini kita akan belajar dhamirul lil mutakallim dan dhamirul lil mukhatab ataupun muhatabah. Okey, baik. Kita tengok sini. Dhamirul lil mutakallim, kelompok yang pertama, iaitu apa kat sini? Kelompok yang pertama. Yang pertama apa dia? Ana. Ana itu apa? Saya. Maksudnya kelompok yang pertama ni dia boleh merujuk kepada lelaki dan perempuan. Saya lelaki ataupun saya perempuan, boleh pakai mana-mana. Tak ada perubahan. Okey, lil mutakallim ni untuk membahasakan diri. Okey, membahasakan diri lah. Apa kata ganti nama bahasa dirilah mutakallim. Okey, untuk nahnu pula, maksudnya adalah kami. Maksudnya kami tu tak kisahlah kami lelaki ataupun perempuan, ataupun kami lelaki ataupun perempuan. Faham? Maksudnya kat sini dia merujuk kepada mutakallim, iaitu kata-kata yang merujuk kepada diri seseorang itu, tak kisahlah dia lelaki atau perempuan, boleh pakai ana dan nanu. Okey, itu adalah dhamirul mutakallim. Bagi dhamirul muhattab dan muhatabah, okey, apa bezanya? Muhatabah ni adalah perempuan. Sebab dia ada apa kat situ? Sebab dia ada ta marbutah kan. Kalau yang tu adalah perempuan, yang atas ni. Kalau bawah tu lelaki, muhattab. Okey, kalau lelaki pula, anta, apa kat situ? Anta, antuma, antum. Anta tu awak. Maksudnya muhatabah adalah kelompok yang kedua, iaitu kelompok yang kita bercakap memang orang tu berada betul-betul dekat depan kita. Orang tu berada betul-betul dekat depan kita. Buatlah orang kat sini, orang kan, 2 orang kat sini. 2 orang. Okey, betul-betul berada dekat depan kita. Okey, contoh yang pertama. Kita mula daripada lelaki lah, muhatab. Anta tu awak seorang lelaki. Jadi dia merujuk kepada awak berada betul-betul kat depan. Dia seorang lelaki kat depan kita. Awak lelaki, anta. Kalau antuma apa? Antuma tu apa? Antuma tu awak 2 orang lelaki. Kalau antum, awak ramai lelaki. Maksudnya macam tu. Bezanya anta seorang, antuma 2 orang lelaki, antum untuk ramai lelaki. Okey, faham? Itu adalah dhamirul muhattab. Itu adalah untuk lelaki. Kelompok yang kedua. Ni dhamirul mutakallim yang tadi, yang pertama adalah kelompok yang pertama, iaitu ana dan nahnu, kami dan saya. Dan kelompok yang kedua adalah dhamirul muhattab. Dhamirul muhattab maksudnya kata ganti nama yang merujuk kepada seseorang yang berada betul-betul dekat depan kita. Contoh kita yang pertama lah, awak lelaki. Bila awak sahaja, maksudnya orang tu betul-betul kat depan kita. Adakah kita kata awak yang kat sana tu? Maksudnya yang tu kita panggil dia. Yang kat sana kan yang jauh kan. Kalau bahasa Arab, dia yang jauh. Kalau dekat kita panggil awak. Okey, faham? Okey, yang kedua pula kita tengok muhatabah. Muhatabah kalau kita nampak tar marbutah saja, dan nama pun tar marbutah, jadi ini dia adalah perempuan. Kita tengok yang pertama. Anti, awak seorang
perempuan. Awak seorang perempuan. Antumah, awak dua orang perempuan. Ini seorang, ni dua orang. Ni seorang, ni dua orang. Kalau antuna, awak 3 orang ataupun ramai orang perempuan. 3 plus 3 plus maksudnya 3 ataupun lebih. Ni bersama 3 ataupun lebih. 3 ataupun lebih. Okey, maksudnya 3 plus 3 ataupun lebih. Maksudnya macam tu. Ini untuk perempuan dan ini untuk lelaki. Okey, kita boleh tengok. Ni perempuan, ni lelaki. Awak seorang perempuan, anti, antuma awak dua orang perempuan dan antuna adalah awak ramai perempuan. Okey, kita tengok bawah. Ini dia dah bahagikan lah. Kalau boleh highlightkan. Okey, tengok perbezaan. Muhatab yang pertama. Muhatab. Okey, muhatab ini adalah lelaki. Untuk kata ganti nama kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua. Kalau mutakalim tadi yang ana nahnu tu kelompok yang pertama. Yang kedua adalah muhatab dengan muhatabah. Okey, tengok muhatab tadi apa? Anta, seorang lelaki. Antuma, dua orang lelaki. Antum, 3 ataupun lebih. 14 itu. Okey, kalau untuk dhamirul muhatabah untuk perempuan, buat P perempuan, anti awak seorang, antuma awak 2 orang dan antuna awak 3 orang ataupun lebih. Okey. Kalau dhamirul mutakallim, kita buat garis macam ni. Okey. Buat warna kuning lah. Dhamirul mutakallim, kelompok yang pertama. Okey, kelompok yang pertama maksudnya ana dan nahnu dia boleh pakai untuk siapa-siapa saja, lelaki dan perempuan. Perempuan. Lelaki dan perempuan boleh pakai. Buat tanda macam tu. Okey, boleh faham? Okey, cuma nak kena ingat ini Okey, ini mutakallim adalah kelompok yang pertama. Dhamirul muhatabah ataupun muhatab adalah kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua. Ini adalah kelompok pertama. Kalau kelompok yang ketiga yang kita belajar sebelum ni, dhamirul ghaib dengan ghaibah. Maksudnya kata ganti nama yang merujuk kepada orang yang kita tak nampak. Maksudnya dia lah, perkataan dia. Dia seorang, dia 2 orang, dia ramai orang lelaki, dia ramai perempuan, dia 2 orang perempuan, dia seorang perempuan. Itu dia. Ini sekarang kita belajar untuk kata-kata yang nama yang ada yang kata ganti nama iaitu mutakallim dan muhatab dan muhatabah. Itu kita ulang balik. Mutakallim, dhamirul mutakallim adalah apa? Kata ganti nama dia ana dan nahnu. Maksudnya boleh pakai untuk berapa orang. Untuk lelaki dan perempuan boleh pakai. Ana tu saya, nahnu tu kami. Awak boleh tulis kat situ. Okey. Untuk kata ganti nama yang kedua, kelompok yang kedua, dhamirul muhatabah ataupun dhamirul muhatab. Dia merujuk kepada apa? Macam Ustaz lukis ni. 2 orang yang bertemu. Maksudnya 2 orang yang berjumpa depan-depan. Tak kisahlah 2 orang ke, ramai orang ke, 2 orang ke. Okey, dia merujuk kepada orang yang berada betul-betul kat depan. Contoh macam kita nak cakap awak. Awak tu maksudnya bila dah nama pun awak, maksudnya awak tu betul-betul dekat depan kita. Kalau dia jauh, kita panggil apa? Kita panggil jauh. Kita panggil dia lah kalau jauh tu. Okey. Contoh muhatab dengan muhatabah. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antun, antuna. Okey, itu adalah kelompok pertama dan kedua. Yang ketiga kita dah belajar sebelum ni. Macam ni lah yang saya buat. Macam saya buat ni. Okey, boleh contoh dekat buku nota padat awak dan boleh buat ni lah khulasa atau peringkasan sendiri. Kalau muhatab untuk lelaki, kalau muhatabah untuk perempuan. Sebab kenapa dia perempuan? Sebab ada tanda tamar buta kan, jadinya awak boleh bezakan muhatabah tu perempuan, muhatab lelaki. Okey. Harap boleh buat tanda cantik-cantik lah. Ustaz ni
Ustaz buat sekadar untuk contoh-contoh untuk awak supaya awak nampak. Okey, seterusnya kita akan masuk contoh-contoh, iaitu contoh-contoh ayat, iaitu kata ganti nama dan kata nama. Dhamirul mutakallim ataupun lil muhatab. Kita akan tengok dhamirul mutakallim dengan contoh dhamirul lil muhatab ataupun muhatabah. Okey, tengok. Okay, kita tengok yang bawah ni. Kita tengok yang ni contoh yang pertama. Muhatab. Tadi saya cakap apa muhatab? Muhatab tu untuk apa? Untuk lelaki. Buat tanda lelaki, bulatkan. Alamak, pelik pula. Lelaki, bulatkan. Ini pula perempuan, muhatabah kat sebelah sini perempuan. P. P, bulatkan. Okey, baik. Muhatab. Muhatab anta, antuma, antum. Kita boleh nampak kat sini, betul tak? Kita boleh nampak anta, antuma, antum. Ada 3. Ini untuk seorang, ini untuk 2 orang, ini untuk 3 orang. Okey. Bila contoh anta mujtahidun, kamu seorang yang rajin. Mujtahid tu adalah orang yang rajin. Ingat, mujtahid adalah pelajar yang rajin maksudnya. Okey, bila anta sahaja, anta tu untuk berapa orang? Untuk seorang. Jadinya untuk kata nama mestilah kata nama, contoh kata nama apa kat sini? Apa kata nama dia? Mujtahid. Saya gariskan. Mujtahid adalah kata nama. Okey, kata nama maksudnya pelaku. Mujtahid. Mujtahid adalah kata nama. Jadinya bila anta maksudnya awak seorang. Jadinya awak seorang lelaki. Awak seorang lelaki yang rajin. Seorang lelaki yang rajin. Jadinya mujtahidun ada apa-apa tanda tak berubah? Tak ada, sebab dia seorang. Dia bukan ramai. Dia bukan 2 orang kan? Okey, yang belakang tu apa? Khabar. Yang Ustaz ada jawab. Yang belakang tu adalah khabar dia. Pada pelajaran. Okey, kita tengok pula yang kedua. Bila dia jumpa antumah pula. Macam mana kalau dia jumpa antumah? Antumah tu untuk 2 orang. Jadinya untuk kata nama mestilah kita mestilah kita ubah kata nama dia menjadi 2 orang. Takkan kita nak awak 2 orang, seorang yang berjaya. Maksudnya tak kena kan? Ayat tu macam tak kena. Awak 2 orang, seorang yang berjaya. Jadinya kita kena cakap awak berdua 2 orang yang rajin. 2 orang yang rajin dalam pelajaran. Mujtahidun, rajin. Maafkan saya, rajin. Okey, kita tengok contoh. Saya gariskan. Apa yang pertambahan kat sini dalam kata nama ni? Apa yang bertambah? Alif nun. Betul tak? Ustaz ada jawabkan sebelum ni. Kalau macam ni 2 orang tambah alif nun. Kalau lelaki ramai tambah waw nun, kan? Kalau perempuan pun sama. Perempuan ramai tambah ta alif nun, tambah sekali ta tu. Okey. Yang belakang tu sama jugalah. Yang belakang ni khabar. Khabar. Okey. Kenapa yang belakang ni berbeza-beza? Nanti kita akan belajar lah. Kita akan belajar. Untuk buat masa ni kita belajar dhamirul muhatab dan dhamirul lil mutakallim. Dhamirul muhatab kelompok yang kedua, dhamirul lil mutakallim kelompok yang pertama. Okey. Kalau antum yang ketiga ni, antum mujtahiduna. Mujtahiduna. Maafkan saya, mujtahiduna. Apakah bila dah ramai, awak ramai. Awak lelaki ramai. Awak ramai lelaki maksudnya macam tu. Awak lelaki ramai. Mujtahiduna, ya rajin. Maksudnya ramai-ramai rajin tu bila antum sahaja, maka kata nama mujtahidun ni kata nama. Kata nama pelaku, maka takkan kita nak cakap awak ramai tiba-tiba pelaku dia seorang. Tak boleh kan? Tak kena. Jadinya pelaku dia bukan ramai. Jadi pelaku dia bila nak jadi ramai, apa ustaz kata kalau tambah apa kalau pelajar ramai?
Pelajar lelaki ramai. Kalau orang ramai. Kalau lelaki ramai, maka kena tambah waw nun. Okey, ingat. Antum sebab ramai, jadinya tambah waw nun. Okey, yang belakang tu durusikum. Fi durusikum, di dalam pelajaranmu. Maksudnya yang belakang ni adalah khabar. Khabar Tapi yang belakang ni yang awak nampak kuma ni kumakum kan, yang belakang ustaz bulatkan warna merah ni. Okey, itu kita akan belajar nanti. Buat masa sekarang kita cuma belajar kata ganti nama bila dia berjumpa dengan kata nama. Nampak? Okey, domirul kata ganti nama, al-ismun kata nama. Ustaz bulatkan kat sini lah. Ustaz gariskan kata ganti nama hijau dan kata nama berwarna kuning. Kat sini lah. Nampak Ustaz gariskan yang kat bawah ni, bulatkan warna hijau tu atau kata ganti nama. Kalau kata nama mujtahidun. Macam mana kalau kata ganti nama berjumpa dengan kata nama? Okey, itu adalah contoh lelaki. Okey, untuk contoh perempuan pula, kita bulatkan dulu. Apa kata ganti nama dia? Anti, awak seorang perempuan. Antuma, awak dua orang perempuan. Dan antuna, awak ramai perempuan. Awak jadinya satu, seorang, dua orang, tiga orang ataupun lebih. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Bila dia anti berjumpa dengan kata ganti nama, jadinya anti itu apa maksudnya? Seorang. Awak seorang perempuan. Jadinya apa kata nama dia? Mujtahidun ke mujtahidatun? Jadinya dia mestilah mujtahidatun. Sebab kenapa mujtahidatun? Kenapa tak mujtahidun? Sebab dia adalah perempuan. Jadi perempuan kena ada tamarbuta. Anti mujtahidatun. Boleh tak kita sebut anti mujtahidun? Salah itu adalah salah. Fi darsiki, di dalam pelajaranmu. Kamu seorang pelajar perempuan yang rajin dalam pelajaranmu. Okey, contoh yang kedua pula. Antuma, bila kata ganti nama antuma, maka kata nama untuk dua orang. Apa Ustaz jawab kalau kata ganti nama untuk dua orang? Kata nama tu mestilah ada tambahan apa? Pelaku dia mesti ada tambahan apa? Takkanlah awak dua orang, boleh tak kita sebut antuma mujtahidatun? Salah, tak boleh sebab antuma untuk dua orang. Jadinya pelakunya mesti dua orang. Jadinya mujtahidatani. Tambahan apa kalau perempuan? Ta alif nun. Tambahan ta alif nun. Kalau lelaki alif nun sahaja. Kalau perempuan ta alif nun. Belakang itu fi darsikuma, di dalam pelajaran kamu berdua. Nanti belakang ni kita abaikan dahulu. Kita cuma belajar macam mana kata ganti nama yang berwarna hijau berjumpa dengan kata nama yang berwarna kuning. Okey, seterusnya. Yang ketiga, antunna untuk ramai. Awak ramai perempuan. Awak semua perempuan. Awak semua pelajar perempuan yang rajin. Mujtahidatun. Jadinya bila antuna ramai, boleh tak kita letak mujtahidatun? Boleh tak kita letak mujtahidatun? Tak boleh lah, sebab mujtahidatun untuk seorang. Kalau antuna, mestilah kata nama dia apa? Mesti ramai. Antuna kata ganti nama. Jadinya mujtahidatun mestilah bertukar, kata nama dia mesti bertukar kepada ramai. Jadi bila kita nak ubah menjadi ramai, ta marbutah itu dibuang dan ditambahkan alif ta. Dan ditambahkan alif ta. Okey, baik. Seterusnya, fi durusikunna. Maksudnya di dalam pelajaran kamu semua. Kamu semua yang rajin dalam pelajaran kamu semua. Belakang tu adalah khabar. Okey, ingat. Ingat je cara-cara dia. Kalau perempuan mesti ada ta marbutah. Dan kalau dua orang perempuan, ta marbutah tu bawa sekali dengan alif nun. Tani. Kalau antunna, kalau ramai perempuan, kalau kata nama tu pelaku lah.
pelaku yang Ustaz garis kawan kuning. Kalau ramai, buang ta marbutah dan tambahkan alif ta di belakang. Kalau lelaki, lelaki tak ada apa-apa pertambahan kalau seorang. Kalau dua orang, pertambahan alif nun. Dan kalau ramai, pertambahan waw dan nun. Ustaz bulatkan warna biru tu. Nampak? Ustaz bulatkan warna biru tu maksudnya pertambahan. Apa yang bertambah kat situ kalau dia dua orang, kalau tiga orang, kalau seorang perempuan, macam mana? Okey, boleh faham? Okey, contoh yang kedua adalah dhamirul mutakallim. Dhamirul mutakallim membahasakan diri lah. Membahasakan diri boleh pakai untuk lelaki dan perempuan. Kalau contohnya buat L, buat macam apa tu, serong tu, L dan P. Maksudnya lelaki dan perempuan pun boleh pakai. Okey, contoh yang pertama. Ana. Kita buatkan dulu. Ana. Nahnu. Ini pun sama. Ini untuk kita belajar lelaki dululah. Ana Muslim. Kalau saya seorang Muslim ataupun saya seorang Islam. Kalau untuk seorang lelaki. Kalau lelaki tak ada apa-apa tambahan kata nama dia. Mana kata nama dia? Inilah kata nama dia. Muslim. Saya seorang Muslim. Okey. Kalau kami berdua pakai nahnu. Ana tu untuk seorang sahaja. Okey, ingat. Ana untuk seorang sahaja. Seorang sahaja. Nahnu boleh pakai untuk dua orang ataupun lebih. Dua ataupun lebih. Tak kisah, dua ke atas. 2 sampai berapa juta orang pun boleh pakai. Okey. Contoh yang pertama ana Muslim. Jadinya ana bila saya lelaki, contoh ustaz lelaki, maka ana ustaz. Saya ustaz. Faham? Okey, contoh yang kedua, nahnu muslimani. Kalaulah kat situ ada dua orang, kalau kita ada dua orang. Contoh saya dengan Ustaz Husin. Maka saya kena cakap nahnu ustazani. Ustazani. Kalau kat sini nahnu muslimani. Ada pertambahan apa kat sini, murid-murid? Pertambahan alif dan nun menunjukkan dia dua orang. Faham? Kita ada belajar kan pertambahan alif dan nun untuk dua orang. Okey. Kalau yang kat bawah ni pula untuk 3 orang ataupun lebih. Tak kisah. 3 orang pun menggunakan nahnu. Tetapi apa yang berubah? Kata ganti nama. Kata ganti nama dia nahnu lah. Kata nama dia Muslim. Muslim bila kata ganti nama, bila kata nama menjadi ramai, 3 orang, ramai lelaki, ramai orang Islam, maka apa pertambahan kat sini? Waw dan nun. Itu untuk ramai lelaki. Kami semua Islam. Untuk lelaki lah, contoh kat situ semua lelaki kan. Kami semua Islam. Okey. Kita teruskan kepada perempuan pula. Apa bezanya? Kita bulatkan dulu. Ana warna hijau Warna hijau ni untuk kata ganti nama. Nahnu. Sama juga yang kita belajar. Ini untuk 2 ataupun lebih. Lebih. Kalau ini untuk seorang. Okey, yang pertama kita tengok ana muslimah. Saya seorang perempuan Islam. Kalau kita nak cakap saya seorang perempuan Islam, kata ganti nama dia adalah ana. Kalau kata nama dia adalah muslimah. Jadinya saya seorang perempuan yang Islam. Jadinya kalau kita nak bezakan lelaki dan perempuan adalah dengan apa? Tamar buta. Jadi bila ada tamar buta saja, dia merujuk kepada seorang perempuan. Itu adalah kata nama dia, iaitu muslimah. Kalau ustazah macam mana? Ustazah lah, ada tamar buta kan. Nampak tamar buta saja, benda ataupun tempat ke yang ada tamar buta itu merujuk kepada perempuan. Okay, kita tengok pula kepada
kata ganti nama bagi dua orang untuk perempuan. Okey, kata ganti nama untuk dua orang perempuan adalah apa? Nahnu. Nahnu. Jadinya nak cakap dua orang perempuan macam mana? Kita ada belajarkan apa kata nama dia kat sini. Kita boleh nampak kata nama dia kat sini adalah muslimatan ni. Itu adalah kata nama pelaku dia. Jadinya apa kita kena buat? Kita kena, bila pelaku dia dua orang perempuan, awak maksudnya kami berdua adalah perempuan Islam, maka pertambahan ta alif nun merujuk kepada dua orang. Bila kata ganti nama kata ganti nama, mestilah kata nama pun terikut sekali mengikut kata ganti nama. Kalau kata ganti nama dua orang, tiga orang, maka awak kena ubah belakang dia tu kata nama dia. Okey, boleh faham? Kita tengok pula yang ketiga. Kalau ramai perempuan, kami ramai perempuan Islam, maka bila ramai orang Islam perempuan, apa kata nama dia? Muslimat. Maka dibuang ta marbutah dan ditambahkan alif ta. Itu merujuk kepada ramai perempuan. Okey, kita boleh tengok kat sini, kat bawah ni. Nahnu boleh membawa maksud kami berdua ataupun kami semua, lelaki dan perempuan. Maksudnya kami semua Islam pun boleh. Kami semua Islam. Nahnu muslimun, nahnu muslimani, nahnu muslimat, muslimun wal muslimat, nahnu muslimun wal muslimat. Maksudnya kami semua orang Muslim lelaki dan Muslim perempuan pun boleh pakai untuk dua-dua sekali. Okey, faham? Kata ganti nama iaitu lil muhatab, muhatabah dan dhamirul mutakallim. Mutakallim tu adalah kelompok yang pertama iaitu ana dan nahnu, saya dan kami. Kalau dhamirul muhatab dan muhatabah adalah kata ganti nama yang berdekatan kita, yang dekat dengan kita, iaitu berhadapan dengan kita lah. Maksudnya kita bercakap dengan orang tu secara face to face, depan-depan. Contohnya anta, awak seorang lelaki, awak dua orang lelaki, awak ramai lelaki, kita panggil dia awak. Kalau perempuan, awak perempuan seorang, awak dua orang perempuan, awak tiga ataupun ramai perempuan. Itu adalah muhatab dan muhatabah. Kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga dari tiga kelompok. Kelompok yang tiga adalah dhamirul ghaib dan ghaibah yang kita belajar dia, wahumahum yahumahunna tu. Itu adalah kelompok yang ketiga. Okey, baik. Buat tanda macam ni kat dalam buku nota padat dan kita boleh untuk inilah buat macam-macam warna pun tak kisah, asalkan awak faham. Okey, kita terus kepada contoh-contoh bagi soalan-soalan dhamir muhatab dan muhatabah dan serta mutakallim. Okey, kita tengok contoh soalan yang pertama. Contoh soalan yang pertama. Apa soalan dia? Da' khattan tahta ijabati sahihah. Maksudnya dia suruh awak letakkan, gariskan ataupun bulatkan jawapan yang betul dan tuliskan pada ruangan yang kosong jawapan yang betul. Okey, contoh yang pertama. Apa yang kosong? Apa tilmizun zakiyun? Maksudnya tilmizun zakiyun ni adalah pelajar yang pandai. Zaki tu pandai. Tilmizun. Bila tilmizun, ada kata nama dia berubah tak? Kata nama dia berubah tak? Tak kan? Dia tak ada pertambahan belakang dia kan? Dan dia adalah mufrad. Dia adalah seorang. Jadinya apa kata ganti nama yang seorang? Kita tengok sini. Anta ke antuma ke antum? Jadinya adalah anta, bulatkan dan awak tuliskan balik dekat sini nanti. Macam tu, tuliskan balik. Jangan biarkan kosong, nanti kalau tak awak dapat satu markah je. Okey. Soalan yang kedua. Apa muallimatun jamilatun? Muallimatun, kata nama apa? Untuk ramai ke, dua orang ke, seorang?
Untuk seorang perempuan, dia ada tanda perempuan kan, ta marbutah kan, dia tak ada tambahan alif nun ke, ta alif nun ke, waw nun ke, kan tak ada kan. Jadinya dia adalah seorang. Apa kata ganti nama yang untuk seorang? Nahnu ke, antuma ke, anti. Nahnu ni ramai, antuma tu 2 orang. Jadinya jawapan dia adalah anti. Lepas tu awak tulis balik soalan jawapan tu. Okey, soalan yang ketiga. Ramai muslimat muslimatani solihatani. Maksudnya apa? Kata nama apa kat sini? Pertambahan ta alif nun. Bila pertambahan ta alif nun sahaja, bila ada pertambahan ta alif nun sahaja, dia merujuk kepada 2 orang. 2 orang lelaki ke 2 orang perempuan? 2 orang perempuan. Jadi kat mana kat sini kata ganti nama iaitu domir? Mana kat sini domir kata ganti nama yang perempuan, 2 orang perempuan? Anta ke? Antum ke? Antuma ke anta? Antum ramai lelaki, antuma 2 orang perempuan ataupun 2 orang lelaki sama. Jadi jawapan dia tengah-tengah lah, patut awak tulis balik. Okey, kat sini pula kita tengok soalan yang keempat. Apa mudarrisuna? Kat sini apa awak nampak? Tanda apa kat sini? Kata nama kat sini apa tanda dia? Isim dia apa isim? Kita panggil isim lah. Isim dia apa? Tambahan ada waw nun. Bila waw nun sahaja automatik dia adalah lelaki yang ramai. Maka kat sini mana lelaki ramai? Ana ke, huma ke, nahnu? Ana saya tak boleh, huma dia 2 orang tak boleh, 2 orang bukan, salah. Jadinya kita adalah nahnu. Tengok kepada soalan yang seterusnya. Last. Apa aqra'ul Quran? Aqra'ul Quran maksudnya adalah aqra'ul Quran merujuk kepada dia tak ada apa-apa pertambahan kan, tak ada apa-apa, dia kosong, tak ada alif nun, tak ada waw nun, tak ada alif ta, tak alif nun ke, tak ada. Maka dia adalah apa kat sini? Hum ramai, tak boleh. Nahnu pun ramai. Hum tu dia ramai lelaki. Kalau nahnu kami lelaki. Kalau ana baru boleh ana, saya membaca Al-Quran. Tak ada apa-apa tanda. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok pada soalan yang seterusnya. Sekejap. Okey, soalan yang last sekali iaitu apakah ini? Ni gambar perempuan. Harap awak nampak lah. Gambar perempuan. Maka bila perempuan, apa muslimat? Okey, muslimat adalah kata nama. Okey, kata nama. Apa pertama yang kat belakang ni? Isim apa pertama kat belakang? Dia buang. Bila ada alif ta sahaja, dia merujuk kepada ramai perempuan. Kat sini mana ramai perempuan? Alif ke, ba ke, jim ke, dal? Okey, tengok satu-satu. Kalau yang alif, anti. Sesuai tak? Anti untuk seorang perempuan. Tak boleh. Maka ba. Kita beralih kepada ba. Ba antuma. Antuma tu 2 orang lelaki, 2 orang perempuan. Jadinya tanda tu sesuai tak? Tanda tu tak sesuai. 2 orang, kalau 2 orang perempuan, tak alif nun. Muslimata ni. Kalau ramai perempuan, apa domir kat sini? Kita tengok bawah dia pula, ana. Ana saya, maksudnya seorang, tak boleh. Seorang mestilah muslimah. Ana muslimah. Ana muslim. Lelaki, kalau perempuan ana muslimah, tak boleh. Jadinya apa yang sesuai? Muslimat, nahnu. Nahnu adalah jawapan yang paling tepat untuk muslimat. Sebab kenapa? Nahnu ramai. Kami ramai. Kami ramai apa? Nahnu tu boleh pakai lelaki perempuan. Kami ramai muslimat. Kalau perempuan. Kalau lelaki apa? Waw nun. Muslimuna. Nahnu muslimuna. Itu adalah lelaki. Kalau muslimat untuk perempuan. Buat masa sekarang, saya harap faham. Okey, untuk tajuk kata ganti nama kelompok yang pertama dan kedua. Yang ketiga adalah lil ghaib.
kan, dhamirul lil ghaib. Dhamirul lil ghaib adalah kelompok yang ketiga, iaitu perkataan dia. Ni yang kita tengok ni. Nampak? Hiya, huwa, huma, hum, ya, huma, hunna ni domair ni. Itu adalah kelompok yang ketiga. Kelompok yang pertama ana, nahnu. Ni ana, nahnu. Kelompok yang kedua anta, antum, antum, anti, antum, antuna. Dan kelompok yang ketiga adalah wa, huma, hum, ya, huma, hunna. Okey, boleh faham? Sampai situ saja. Okey. Baik. Saya harap awak dapat dapat mengetahui apa perbezaan antara domir ni semua ni. Ada domir, 3 domir, iaitu domirul mutakallim, domirul mukhatab atau mukhatabah, ataupun domir, dan lagi yang ketiga adalah domirul ghaib dan ghaibah. Okey. Sampai situ saja. Okey. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk tajuk ni, untuk tajuk akan datang. Okey. Dan pelajaran yang sebelum ni saya akan tag dalam description saya, boleh tengok di link di bawah video ini. Okey, baik, terima kasih semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.